Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanarih Ibrahim. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menubuhkan Lembaga Amanah Kebajikan Regimen Askar Wataniah Sarawak LAKROS sebagai badan khusus yang mengurus kebajikan askar wataniah di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, LAKROS akan mengurus dan mentadbir hasil sumbangan yang diberikan oleh mana-mana pihak dengan betul untuk manfaat askar wataniah. Pada 7 hari bulan Disember 2022, jadi Jawatankuasa telah bermesyuarat, they held a meeting and decided to establish satu trust board, lembaga amanah yang dinamakan Lembaga Amanah Kebajikan Regimen Askar Wataniah Sarawak, dan ianya akan berfungsi sebagai the administrator and to manage the charitable trust. So, dan ianya akan memberi LAKRO Charitable Trust Fund ini, Lembaga Amanah Kebajikan Regimen Askar Wataniah Sarawak ini akan memberi tumpuan kepada kebajikan, welfare, kebajikan and other charitable purposes untuk askar wataniah Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mopeng di Kuching pada Khamis. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah mendedahkan kunjungan hormat berkenaan antara lain juga bertujuan untuk menjemput Premier Sarawak untuk menghadiri sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak yang akan berlangsung di Pusat Convention Penview PCC pada 18 Mac ini. Dalam program Hari Wanita, biasanya selain daripada ucapan haluan daripada Menteri, kemudian ucapan oleh Yang Amat Berhormat, ucapan Presiden, kita akan juga sampaikan iaitu anugerah kepada tokoh-tokoh seperti tahun-tahun lepas, sama ada Datuk Patinggi Lalatai, Kepimpinan Wanita, Usahawanan, Penggiat Sosial, kemudian anugerah Premier Sarawak Pencapaian Khas dan NGO Cemerlang. Okey, so ini antara anugerah sebagai pengiktirafan kepada sumbangan wanita kita di negeri Sarawak, sebagai juga mengiktiraf ketokohan mereka dalam bidang tertentu. Sejurus kunjungan hormat daripada Datuk Seri Fatimah dan rombongan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Malaysia ke Brazil, Gloria Corina Tiwet. Gloria Corina telah menerima watikah pelantikan sebagai duta pada 9 Februari lepas. Pelantikan itu telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara Kuala Lumpur. Laporan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menerima kunjungan hormat daripada Majlis Bersama Jabatan Pengurusan dan Pekerja Pentadbiran Bahagian Semaraha di Bangunan Parlimen di Kuala Lumpur pada Khamis. Kunjungan hormat tersebut bertujuan mengeratkan silaturahim sedia ada serta menzahirkan ucapan tahniah secara bersemuka kepada Datuk Seri Fadilah atas pelantikannya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Selain itu, kunjungan itu juga sebagai medium perkongsian maklumat dan bertukar pendapat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Terdahulu, pihak Majlis Bersama Jabatan Pentadbiran Bahagian Semarahan diberi kesempatan menyaksikan persidangan Dewan Rakyat serta didedahkan dengan pengalaman persidangan berlangsung. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan peruntukan bajet 2023 ditambah untuk pembangunan dan infrastruktur di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, Kerajaan Sarawak mengharapkan sesi pembentangan bajet pada hari ini dapat memberi berita gembira kepada rakyat Sarawak. Sebagai rakyat di Malaysia ini mengharapkan agar lebih banyak lagi bajet peruntukan untuk pembangunan infrastruktur di negeri Sarawak ditambah, terutama pembangunan infrastruktur untuk sekolah-sekolah da'i, klinik-klinik, hospital-hospital dan pembangunan infrastruktur seluruhnya ditambah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam program lawatan tinjauan ke tapak projek Bandar Selamat Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, program lawatan tapak itu bertujuan meninjau projek-projek yang telah siap dilaksanakan di bawah program Bandar Selamat, inisiatif pemutihan kawasan Black Spot yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 di kawasan Tupong dan tahun 2020 di kawasan Kampung Sungai Bedil.
Manakala Datuk Sharifah Hasidah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semariang mengetuai lawatan dengan berjalan kaki bagi melihat projek-projek bandar selamat yang telah dilaksanakan pada 2020 sehingga 2022 di Jalan Astana iaitu pemasangan papan tanda peringatan jenayah dan talian kecemasan, laluan pejalan kaki dan rel penghadang serta cermin keselamatan. Jelasnya, program ini juga dianjurkan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN yang menyalurkan peruntukan bagi pelaksanaan projek-projek fizikal di bawah langkah-langkah bandar selamat. Katanya objektif program bandar selamat adalah untuk mengurangkan kadar jenayah dan meningkatkan persepsi rasa selamat dalam kalangan masyarakat. Kampung dengan terlaksananya program tu, mereka rasa lebih selamat. Inilah merupakan harapan kita agar kampung dan kawasan kita akan jadi lebih selamat, lebih cantik dan lebih bersih. Selanjutnya, pengusaha kedai makan atau restoran di Sarawak disyorkan untuk menyertai inisiatif program Menu Rahmah PMR di premis mereka. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata, inisiatif program berkenaan merupakan usaha kerajaan bagi membantu dan mengurangkan kos sara hidup untuk golongan kurang berkemampuan. Inisiatif ini tiada paksaan, ia hanya bersifat sebagai private driven inisiatif daripada pengusaha kedai makan ataupun mana-mana restoran. Dan kalau kita lihat dari sudut kualiti makanan masih sama, cuma kuantiti makanan tersebut dikurangkan dan harganya adalah RM5 ke bawah untuk golongan yang kurang mampu untuk beli makanan yang lebih mahal daripada itulah. Bukan kita nak bersaing dengan pengusaha lain, tapi kita menggalakkan mana yang tak mampu, mana yang tak nak buat, tak ada masalah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan pelancaran Menu Rahmah di Miri pada Khamis. Matthew memaklumkan bagi menyertai inisiatif program Menu Rahmah ini, pengusaha tidak perlu membuat permohonan dan hanya menggunakan inisiatif masing-masing untuk menyediakan Menu Rahmah yang harganya di bawah RM5 serta mengandungi sumber protein, vitamin, karbohidrat dan air. Namun beliau menyeru kepada pengusaha kedai makanan yang ingin menyertai program Menu Rahmah untuk memaklumkan KPDN bagi tujuan membantu pengusaha membuat promosi serta berkongsi idea pelaksanaan. Beliau turut mendedahkan sebanyak 45 buah restoran di Sarawak telah menyediakan Menu Rahmah setakat ini dan ini termasuk 5 premis yang menawarkan Menu Rahmah makanan tidak halal. Beralih ke perkembangan berikutnya, kerjasama antara Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju dan Universiti Sains Malaysia USM bakal merancangkan lagi pasaran gula apung dan madu kelulut di negeri ini. Menurut Ketua Program Teraju Wilayah Sarawak Zarif Hadi Bujang, menerusi dana pembangunan usahawan Bumi Putra DPUB yang telah diluluskan tahun ini, program itu bakal melibatkan 16 lokasi seluruh Sarawak. Bagi tahun 2023 ada 16 lokasi semua sekali di bawah kerjasama dengan USM. Jadi kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak dari agensi kerajaan negeri Sarawak dan juga agensi-agensi lainlah di seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, penyelaras jaringan komuniti USM Muhammad Nur Hazim berkata, projek itu bakal membawa manfaat kepada komuniti di Sarawak terutamanya dalam peralihan ekonomi masyarakat dari golongan B40 ke M40. Dan projek-projek ini memberi manfaat kepada komuniti di Sarawak dan mampu mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan daripada B40 ke M40. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.